Oh, pakai baju pengorbanan ni. Tak tahu, tengok lah. Rosak kali pengorbanan. Nah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim ba'da an aqula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ثم أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan juga kepada seluruh hadirin sekalian supaya kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jika ditanya kepada kita apa itu taqwa, Al-Imam Ibn Katsir apabila menyatakan makna taqwa, katanya adalah aslut taqwa at-tawaqqi mimma yukrah. Makna taqwa itu adalah mengambil langkah berjaga-jaga daripada membuat benda yang dibenci, atau at-tawaqqi mimma yukrah. Jadi dalam bahasa Melayu lebih kurang maksud dia adalah berwaspada daripada terjerumus buat silap. Itu maksud takwa. Jadi takwa diriwayatkan juga dalam tafsir Ibn Katsir. Umar radhiyallahu anhu ditanya kepada Ubay bin Ka'ab. Umar ditanya oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay tanya dia apa itu takwa. Apa jawapan Umar? Ama salakta tariqan dha syauk. Umar tanya, pernah tak engkau jalan pada suatu jalan yang penuh dengan duri? Ubay jawab apa? Dia kata, bala, bahkan ya, aku pernah jalan. Lalu Umar tanya kepada Ubay, fama amilta, kau buat apa? Lalu kata Ubay, syammartu wajtahadtu, aku akan bersedia, berjaga-jaga, wajtahadtu, dan aku sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh maknanya aku akan, bila jalan tu, aku tak akan nak pijak benda-benda duri ni. Demikian lalu Umar pun kata fadzalikat taqwa. Demikian itulah takwa. Takwa itu kita menjaga diri kita, segala apa yang kita buat itu kita takut kalau kita buat silap, kita langgar dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin dia tak akan hidup macam mana orang putih hidup. Orang putih dia ada satu istilah YOLO kan. You only live once. YOLO kan. Jadi dia akan langgar. Kita hidup sekali jadi kita langgar. Tak, orang mukmin tak. Dia sentiasa daripada bangkit tidur dia, dia makan bila, dia tidur bila, dia cakap dengan orang apa, semua itu adalah takwa. Takwa yang kita jaga diri kita. Jadi saya berpesan kepada diri saya jugalah, maknanya orang mukmin itu sentiasa menjaga dirinya ataupun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Apa sebenarnya yang kita sambut ketika Aidul Adha ni? Kalau Aidul Fitri itu kita boleh nampak sikit gambaran. Yang kita sambut adalah penurunan Al-Quran. Disebabkan turunnya Al-Quran itu, Allah SWT suruh kita puasa 30 hari. Bila Allah suruh kita puasa 30 hari, habis 30 hari itu
kita membesarkan Allah di atas petunjuknya, iaitu Al-Quran yang diberikan kepada kita, dan juga puasa itu yang sedikit sebanyak mendekatkan kita dengan Al-Quran. Itu yang kita sambut pada Aidul Fitri. Tapi Aidul Adha, yang kita sambut pada Aidul Adha adalah apa yang kita sambut pada Aidul Adha? Tidak lain dan tidak bukan satu benda, iaitu kita meraihkan legasi bapa kita, iaitu Ibrahim. Peninggalan bapa kita Ibrahim. Kalau kita simpulkan segala-galanya yang Ibrahim buat ni akan jadi satu perkara sahaja. Apa perkara tu? Kita tengok firman Allah tadi sebelum kita tahu apa benda yang Ibrahim tinggalkan kat kita tu, yang kita sambut hari ni disebabkan benda tu. Allah kata wa may yarghabu an millati Ibrahim. Sesiapa yang yarghabu an, siapa yang berpaling. Bahasa Arab ni raghiba fi, dia attract, dia macam tertarik dengan benda tu. Bila dia nampak sesuatu tu berharga, raghiba fi, dia tertarik. Tapi kita kata raghiba an, dia corner sikit, dia berpaling. Siapa yang berpaling daripada agama Ibrahim, berpaling daripada agama Ibrahim, agama kita ni, agama kita ni nama dia Islam, kan? Selain daripada Islam, Allah Ta'ala sebut juga dalam Al-Quran agama kita ini dengan agama Ibrahim. Agama Ibrahim. Lebih daripada itu Allah sebut millata abikum Ibrahim, agama bapa kamu Ibrahim. Okey, jadi Allah Ta'ala kata siapa yang berpaling daripada agama Ibrahim ni, sebab apa? Agama ini adalah seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan asasnya itu daripada Ibrahim. Allah kata siapa yang berpaling, illa, kecuali orang ni, man safiha nafsah, yang memperbodohkan dirinya sendiri. Maknanya bila kita rasa I nak Islam cara I, dia kata kan, Islam I cara I lah. Allah kata orang ni memperbodohkan diri dia. Islam tak ada cara you. Islam cara seperti mana cara Nabi dan juga yang diajarkan, yang diasaskan oleh Ibrahim. Betul, Allah sambung lagi, walaqad istafainahu fid dunya, benar-benar kami telah pilih dia di dunia ini, wa innahu fil akhirah, dan sungguhnya dia di akhirat laminas salihin, benar-benar di kalangan orang-orang yang salih. Okey. Lepas tu Allah sambung, idh qala lahu rabbuhu aslim, dan ingatlah ketika mana Tuhannya berkata kepada Ibrahim, aslim, serahkan diri engkau. Ibrahim kata apa? Qala aslamtu li rabbil alamin. Lalu Ibrahim kata, aku benar-benar telah menyerahkan diri aku kepada Tuhan seluruh manusia ataupun seluruh alam. Okey, itulah legasi Ibrahim alaihissalam yang kita sambut hari ni. Apa dia? Aslim. Islam, kita serahkan diri kita total kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita serah tu dalam keadaan kita senang, kita tenang. Sebab tu aslim, Islam, ada perkataan salam dekat itu, sejahtera. Kita serahkan diri kita dalam keadaan kita tenang. Kita taklah serahkan diri kita, aduh, kita kepala kita fikir misalnya silap. Kita serah total kepada Allah SWT. Itulah legasi Ibrahim alaihissalam. Jadi apa bentuk-bentuk contoh yang Ibrahim alaihissalam tunjukkan yang dia betul-betul menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama sekali, ketika mana dia ni remaja, umur muda remaja, dia duduk dengan bapa dia. Dia nampak benda tu salah. Tapi dia ada kepentingan dengan bapa dia lagi. Dia kena hidup dengan bapa dia, kena makan, bapa dia provide. Tapi dia kata dia nampak benda ni salah. Agak-agak kalau kita macam tu, kalau kita ada kepentingan, kita ada bos, kita nampak benda salah, kita nak cakap tak benda tu? Kadang-kadang kita tak cakap sebab kita ada kepentingan. Tapi Ibrahim letak kepentingan ke tepi. Allah Ta'ala dulu, aku buat apa nak jadi lepas ni, jadi. Jadi Ibrahim tegur je bapa dia. Dia kata, atattakhidhu asnaman alihah, adakah kau nak jadikan patung-patung ni sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumuka fi dhalalim mubin, sungguhnya aku melihat engkau dan juga kaum kau dalam kesesatan yang nyata. Jadi dia cakap saja, itulah Ibrahim. Dia takkan fikir dua kali. Kalau Allah mahu, dia buat. Itu nama dia serah diri. Jadi apa Allah minta, buat. Lepas tu apa lagi kisah dia ketika mana dia cuba debate kesyirikan kaum dia. Kaum dia ni bukan setakat sembah berhala, sembah bintang, sembah bulan, sembah matahari, jadi sembah apa saja. Lalu bila dia cuba discuss dengan kaum dia debat lah. Nampak bintang, ada kaum yang kata ni bintang ini Tuhan. Lepas tu dia kata bintang ni afalat. Bintang ini
hilang. Takkan Tuhan macam ni. Kan? Lepas tu bulan pula. Bulan okey ni. Kalau ini Tuhan. Hadza Rabbi. Dia tanya ini Tuhan. Okey. Lepas tu hilang. Kan? Hilang. Ini pun bukan Tuhan. Lepas tu matahari. Yang matahari pula. Matahari. Hilang. Jadi, ini bukan Tuhan. Kan? Lalu cara dia debate tu, dia kata, korang semua ni, inni bari'um mimma tusyrikun. Sungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang korang syirikkan. Dia cakap lah. Kan? Dia cakap je, tak peduli lah. Kaum dia nak buat apa lepas tu, dia peduli kan. Yang pertama, mesej dia sampai dulu. Allah Ta'ala nak bersihkan masyarakat tu daripada syirik. Okey. Dan apabila kita berserah diri kepada Allah ni, segala keajaiban akan berlaku. Allah Ta'ala dah tunjuk dah. Contohnya kepada Ibrahim. Jadi kita betul-betul buat tu, bukan sebab kepentingan, tapi kerana Allah mahu. Keajaiban akan berlaku. Contohnya apa dia yang pertama? Apabila dia, kes yang dia pecahkan patung-patung kecil ni, dia bubuh kapak dekat patung besar. Lalu kaum dia kata, engkau ke yang buat patung-patung ni macam ni, Ibrahim? Lalu Ibrahim kata apa? Ibrahim nak menyatakan kebodohan menyembah patung tu. Dia kata tak. Bala fa'alahu kabirahum. Bahkan yang buat tu fa'ala kabirahum. Yang buat tu yang paling besar tu lah, patung tu lah. Kan? Fas'aluhum. Tanyalah. In kanu yantiqun. Kalau patung tu boleh cakap. Tanya dia tengok. Kan nak beritahu bodohnya. Nyembah benda yang tak boleh bercakap. In kanu yantiqun. Lalu orang rasa marah. Lalu Ibrahim dia buat je. Kan? Dia buat, nak tunjuk dia buat, tawakal dia bulat kepada Allah Ta'ala. Lalu kaum dia buat apa kat dia? Harriquhu, bakar dia. Kan? Bila bakar Ibrahim, apa yang jadi kepada Ibrahim? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami kata kepada api, jadilah sejuk wasalaman dan selamat kepada Ibrahim. Jadi keajaiban akan berlaku kalau orang itu bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi keajaiban dia? Ingat ketika mana Ibrahim tinggalkan anak dia di padang pasir. Padang pasir ni lembah biwadin ghairi zi zar'in. Dalam Al-Quran sebut biwadin ghairi zi zar'in, maknanya lembah yang tak ada langsung pokok. Wadin ni dia tanah rendah sikit kan. Dia lembah lah, dia bawah sikit. Tapi Al-Quran kata langsung tak ada pokok. Ghairi zi zar'in, tak ada langsung. Kita kena tahu fungsi pokok ni, dia bila ada pokok maknanya ada sumber air di bawah. Kan? Jadi mungkin tempat tu boleh hidup, tapi ini pokok langsung tak ada. Langsung tak ada. Kan? Apa keajaiban yang berlaku? Disebabkan tawakalnya ada air Zam-Zam, kan? Sebabkan kita tawakal, air Zam-Zam itu Allah bagi keluar dan dia dapat diminum oleh Ismail, kan? Ibrahim dan seterusnya sampai hari ini berapa bilion orang dapat minum air Zam-Zam tu. Disebabkan tawakalnya Ibrahim, Allah Ta'ala bagi air Zam-Zam. Apa lagi? Dan yang terakhir, apabila dia sembelih, diminta untuk sembelih anak dia, kan? Ibrahim ni lambat dapat anak, kan? Maksudnya dia dah tua. Dan bila dia dapat anak, falamma balagha ma'ahu sa'ya, itu memberi gambaran kepada kita bahawa Ibrahim ni dia suka sangat dengan Ismail ni. Sampai budak tu boleh berjalan dengan dia. Maksudnya dia seronok dia sangat dengan Ibrahim. Bila dia dapat Ibrahim, dia dapat mimpi. Allah suruh sembelih Ismail. Kan? Dia tahu mimpi dia bukan macam mimpi kita. Nabi ni dia panggil ra'yus salih. Maksudnya mimpi yang benar, yang betul, baik dan benar. Kan, dia bukan mimpi macam kita, mimpi jatuh longkang lah, mimpi bawa kereta lah, tak. Kan, mimpi Ibrahim benar. Dia tahu itu mimpi yang benar. Sekarang ni nak buat ke tak nak buat? Dia buat. Dia buat. Dia serah diri dia kepada Allah. Dia buat. Walaupun nampak macam tak logik ni, kan? Macam tak logik. Dia buat. Kalau itu yang Tuhan mahu daripada dia buat. Kan, dia buat. Dan apabila dia buat, apabila dah nak sembelih, Allah tukarkan wa fadainahu bi dhibhin azim. Allah gantikan dengan sembelihan yang besar, kan? Mungkin kambing ke lembu ke, Allah gantikan sembelihan itu. Jadi demikian. Jadi kalau saya nak simpulkan khutbah pada hari ini, ada dua benda lah. Yang pertama sekali, kemuliaan, kesenangan, kan? Kesemua itu datang daripada Allah Ta'ala, kan? Kita ni, kita rasa kita cuba buat cara lain, tapi akhirnya apa yang kita dapat? Kehinaan, kan? Kesenangan, kemuliaan itu datang apabila kita serah diri kepada Allah dan kita buat apa sahaja yang Allah Ta'ala mahu. Tak
benda yang sangat berat kepada Ibrahim dan dia still buat. Tanpa perlu berfikir dua kali. Tanpa perlu meeting 3 jam. Kita kena meeting dulu ni kan. Bila Allah minta, kita tak meeting. Kita buat terus apa sahaja yang Allah Ta'ala buat. Dan apa yang Allah minta daripada kita tak banyak, tak beban macam mana Ibrahim. Beban. Semua benda tu, kalau diuji kepada manusia biasa, 99% tak boleh buat benda tu. Tapi Ibrahim boleh buat. Tapi yang diminta daripada kita tak banyak. Salat, puasa, zakat, haji. Benda tu sahaja yang kita minta. Yang lain-lain tu pun common sense kan. Buat baik kepada ibu bapa, buat baik kepada jiran, buat baik kepada orang tua misalnya. Jadi benda-benda tu kalau agama tak ajar pun kita still buat. Tapi apa yang Allah minta terlalu sedikit daripada kita dan kita masih lagi berfikir 2 kali untuk buat. Dan yang keduanya, kalau boleh saya simpulkan daripada khutbah ni, Ibrahim adalah ikon kepada sambutan kita hari ni. Sambutan kita Aidul Adha ni, kita kena ingat balik legacy dia, iaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang Allah mahu daripada kita, satu benda, iaitu Islam. Perkataan yang kita kata aku Muslim, Muslim tu pun actually datang daripada Ibrahim AS. Allah beritahu siapa yang bagi nama kita ni orang Islam, Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dia yang nama kita orang Islam. Jadi itulah benda yang kita nak capai dengan sambutan Aidul Adha ni. Sama ada kita di Malaysia, kita buat, Allah minta korban, Allah minta kita buat. Dan satu lagi, kalau orang tu di Mekah, dia pergi haji. Jadi benda itu serah diri kepada Allah secara bulat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wath dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات.